Marrakesh, satu lagi destinasi jejak Rasul di Morocco. Perjalanan dari Rabat memakan masa hampir 5 jam. Pengembaraan saya dibantu Tuzani Mubarak, 55 tahun. Walau sudah agak berusia, Mubarak mahu terus menjadi pemandu. Bukan kerana terpaksa, tetapi minat katanya. Kerjaya kami mungkin berbeza, namun minat kami sama. Mubarak suka mengembara dan mencari kenalan baru. Itulah juga kegemaran saya sejak umur belasan tahun lagi. Keunukan muka bumi Morocco memukau setiap mata memandang. Keindahan alam menjelang senja menerbitkan keinsafan terhadap Maha Pencipta. Jika anda berpeluang melawat Morocco, carilah kesempatan untuk menikmati hidangan istimewa. Daging kambing bakar. Bazar seperti ini biasanya ditemui di pinggir lebuh raya atau jalan utama. Bagi pengembara yang ingin berehat seketika sambil melayan selera, persinggahan di sini pastinya dinanti-nantikan. Daging dibakar bersama lemak tanpa ramuan lain. Mungkin inilah rahsia keenakan daging bakar Marrakesh. Marrakesh terletak kira-kira 334 km dari Rabat. Kerana kedudukannya yang hampir di tengah Morocco, Marrakesh menjadi penghubung antara bandar-bandar di utara dan selatan. Kemudahan pengangkutan udara memantapkan keupayaan Marrakesh sebagai orang tengah kepada wilayah pendalaman Morocco. Lapangan terbangnya bertaraf antarabangsa, memudahkan lagi keluar masuk pengunjung asing. Marrakesh terletak di dataran Tansif, di kaki pergunungan Atlas yang menjadi tulang belakang Morocco. Keindahan puncak Atlas yang dilitupi ais sepanjang tahun dan kehijauan lembah Marrakesh menjadikannya destinasi pelancongan popular. Ketibaan ribuan pengunjung luar saban tahun membantu pertumbuhan ekonomi tempatan. Tidak heranlah jika sektor pelancongan diberi keutamaan di Marrakesh. Marrakesh diasaskan pada tahun 1062 oleh Yusuf Tasfin, pemimpin Bani Murabitun. Pada asalnya, Marrakesh merupakan kawasan penempatan seluas kira-kira 6,000 km persegi yang dibuka Murabitun di kaki pergunungan Atlas. Dalam tempoh 40 tahun, perkampungan itu berkembang pesat. Ia diberi nama Marrakesh dan diisytihar pusat pergerakan Murabitun. Marrakesh diberi julukan Bandar Merah kerana hampir semua bangunan di bandar ini diperbuat daripada batu bata merah atau dicat dengan warna yang sama. Marrakesh kini menampung kira-kira 1,4 juta penduduk. Pembangunan berjalan lancar dengan penyediaan infrastruktur yang baik. Sejarah Marrakesh berkait rapat dengan perjuangan kaum Murabitun. Menjelang kurun ke-11, Murabitun berjaya menyatu padukan seluruh Morocco ke dalam satu kerajaan, lalu menjadikan bandar ini ibu negaranya. Yusuf Tashfin membangunkan Marrakesh sebagai kota metropolis, pusat perdagangan dan kebudayaan. Baginda meninggal dunia pada tahun 1106, lalu digantikan putranya Ali. Ali terus berusaha keras membangunkan Marrakesh. Sebahagian besar tembok dan gerbang yang dibina mengelilingi kota lama Marrakesh masih wujud hingga ke hari ini.
Bani Muwahidun yang memerintah selepas Murabitun membangunkan Marrakesh sebagai kota budaya dan ilmu. Pada kurun ke-13, kota ini tidak lagi menjadi ibu negara Morocco. Kerajaan baru, Bani Marin, menjadikan Fes di utara pusat pentadbirannya. Budaya dikekal, agama disanjung. Itulah keindahan Morocco yang dikagumi pelancong. Sektor pertanian dan pelancongan ibarat nadi ekonomi Marrakesh. Bertani, kegiatan tradisi yang masih dipertahankan. Pilihan lain ialah pelancongan, seperti menghasilkan barangan cenderamata dan kraftangan untuk memenuhi permintaan pelancong. Abdul Latif, 28 tahun, menyedari potensi bidang pelancongan untuk menjamin masa depan yang lebih cerah. Beliau yakin industri pelancongan mampu memberi pulangan lebih lumayan untuk menyara isteri dan 4 anaknya. Seni pertukangan bukanlah baru dalam budaya Morocco. Pada zaman kegemilangan kerajaan Islam, tukang kayu dan pengukir diberi penghormatan menghias istana dan masjid. Abdul Latif berazam memelihara warisan gemilang ini. Manusia wajib berusaha, tidak sekadar berpeluk tubuh dan berharap rezeki datang kepada kita. Maksud sepotong hadis, satu kemahiran di tangan boleh menyelamatkan kita daripada belenggu kemiskinan. Namun bagi Abdul Latif, wang bukan segala-galanya. Yang lebih penting, seni pusaka nenek moyangnya mesti diwarisi dan diajarkan kepada anak-anaknya pula. Berbanding Abdul Latif, Ibrahim Abdullah, 44 tahun, lebih meminati seni lukisan dan hiasan dalaman. Namun mereka mempunyai satu persamaan. Kedua-duanya mula menceburi bidang masing-masing ketika berusia belasan tahun lagi. Hasil luahan seninya tidak sahaja terkenal di Marrakesh, malah turut popular di bandar-bandar lain seperti Casablanca dan Rabat. Setiap sentuhan memerlukan kreativiti dan ketekunan untuk melahirkan sesuatu yang indah. Dan di sebalik keindahan itu pula, tersirat maksud tersendiri yang sukar ditafsir mata kasar. Satu lagi khazanah budaya Marrakesh yang terkenal ialah seni pertukangan logam. Di Marrakesh, seni pertukangan sama ada menggunakan kayu, kulit ataupun logam jarang diusahakan secara besar-besaran. Aktiviti ini agak eksklusif kerana ia budaya turun-temurun dan diusahakan secara kecil-kecilan. Tidak semua mereka yang mahir di bidang ini mendapat pendidikan maupun latihan formal. Pemuda ini misalnya mewarisi kepakaran membuat lampu daripada bapanya. Begitu juga Abdul Latif yang tidak pernah mempunyai sijil kemahiran di bidang pertukangan kayu. Saya bekerja dengan abang saya, ujar Abdul Latif. Sambil bekerja, saya belajar sedikit demi sedikit mengenai seni pertukangan kayu daripada beliau. Kami sering bekerjasama demi menyara kehidupan keluarga masing-masing. Saya bertanya sama ada dia berkongsi untung dan rugi dengan abangnya. Ujarnya, tidak, kedai ini milik abang saya sepenuhnya. Saya membantunya menyudahkan tempahan dan menguruskan kedai ini. Banyak yang perlu saya pelajari, tetapi saya akan terus belajar sedikit demi sedikit sehingga berjaya.
Apa yang lebih menarik dan membanggakan ialah cara barangan cenderamata dihasilkan, iaitu menggunakan kaedah tradisional dengan tangan dan kaki tanpa bantuan mesin atau peralatan moden. Kira-kira 35% daripada 1,4 juta penduduk Marrakesh tinggal di kawasan bandar. Aktiviti perniagaan memainkan peranan penting. Bazar menjual barangan cenderamata, tekstil dan perbaidani seperti ini tumbuh melata. Dianggarkan hampir 60% daripada penduduk Marrakesh terbabit secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan barangan itu. Industri kraft tangan disokong pula industri pelancongan yang menjadi pemangkin perkembangan ekonomi Marrakesh. Hari ini, sebahagian mercu tanda yang didirikan kerajaan Islam masa lalu menjadi tarikan pelancong ke Marrakesh. Tinggalan-tinggalan ini dibina ketika Marrakesh menjadi ibu negara Morocco, iaitu ketika pemerintahan Bani Murabitun, Muwahhidun, Saadiyun dan Alawiyun. Antara warisan Islam yang paling popular ialah Istana Bahia. Istana ini mula dibina pada 1894 oleh Bah Ahmad, seorang wazir yang dilantik Sultan Sidi Muhammad II, pemerintah Alawiyun. Bahia bermaksud cemerlang. Nama itu bertepatan kerana ketika istana ini didirikan, Marrakesh baru sahaja kembali gemilang setelah terlalu lama diabaikan. Sebaik kerajaan, Muwahhidun digantikan Bani Marin pada kurun ke-12 dan kemudian Bani Wattas pada kurun ke-15. Fes dijadikan ibu negara. Sejak itu, Marrakesh dilupakan. Marrakesh kembali membangun apabila diisytihar semula sebagai ibu negara pada kurun ke-16 ketika pemerintahan Bani Saadiyun. Pembangunan semakin rancak ketika era Alawiyun bermula kurun ke-17. Arkitek Al-Haj Muhammad Al-Makki mengambil masa 7 tahun untuk menyiapkan istana ini. Pengaruh Andalusia jelas di Istana Bahia. Ini tidak menghairankan kerana bermula kurun ke-11 budaya masyarakat Andalusia sedikit demi sedikit diterapkan ke dalam cara hidup tempatan. Istana seluas kira-kira 8 hektar ini turut menyediakan sebuah taman. Sambil berehat dan menghirup udara segar, penghuni istana dapat mendekatkan diri dengan alam. Penggunaan marmar dan seramik di lantai dan dinding serta kayu sedar untuk pintu, tiang dan siling menyerlah keindahan seni bina Istana Bahia. Satu lagi mercu tanda kebanggaan Marrakesh ialah Masjid Qutubiyah, antara masjid terpenting di dunia Islam. Menaranya yang setinggi 77 meter boleh dilihat dari hampir semua sudut bandar Marrakesh. Masjid Qutubiyah yang sedang dibaik pulih ini
dibina antara 1184 dan 1189 oleh Sultan Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur, pemimpin Bani Muwahhidun. Dua lagi seni bina era Muwahhidun paling terkenal ialah Menara Hasan di Rabat dan Menara Giralda di Seville, Spanyol. Ketiga-tiganya dibina hampir serentak. Kutubia dan Giralda pada 1184 dan Menara Hasan 11 tahun selepas itu. Kebangkitan Marrakesh sebagai kota berpengaruh berpunca daripada keterampilan Yusuf Tashfin, pemimpin Murabitun ketika itu. Yusuf yang dilahirkan pada 1016 juga pahlawan terkemuka. Hari ini makamnya masih terjaga rapi di pinggir kota Marrakesh. Setelah mengambil alih pemerintahan Morocco, Baginda membantu umat Islam Spanyol yang semakin tertekan menjelang kurun ke-11. Dalam masa 40 tahun, Yusuf berjaya meluaskan pengaruh ke Andalusia dengan menguasai Granada, Cordoba, Seville dan Valencia. Yusuf Tashfin meninggal dunia pada 1106, lalu digantikan putranya Ali. Makam ini dibina Sultan Muhammad Al-Khamis pada 1959 sebagai memperingati jasa baginda. Satu lagi warisan Murabitun yang menjadi tarikan pelancong ialah Al-Manara. Kolam ini dipercayai tempat tentera Murabitun berlatih mengharungi lautan sebagai persediaan menyeberangi Selat Gibraltar. Di Marrakesh, tempat paling popular dan paling ramai dikunjungi pelancong dan juga masyarakat tempatan ialah dataran Jemaah Al-Afna yang terletak di tengah-tengah bandar. Segalanya ada di sini. Peniaga makanan, penjual barangan kraft, tukang cerita, ahli silap mata, pelakon sketsa, penjinak ular dan pemuzik tradisional. Walaupun dibuka hampir sepanjang masa, Jemaah Al-Afna lebih menarik dikunjungi di sebelah petang dan malam. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Jika Kahirah Mesir terkenal dengan Bazar Khan al-Halili dan Bursa, Turki dengan Grand Bazarnya, Marrakesh pula berbangga dengan tempat ini. Satu ketika dulu disinilah para pesalah dihukum di khalayak ramai. Kini Jemaah Al-Afna menjadi medan pertemuan manusia, berhibur dan mencari rezeki. Budaya, lambang identiti manusia. Budaya manifestasi keindahan dan keunikan sesuatu bangsa, mendukung aspirasi generasi ke generasi. Tanpa budaya, apalah istimewanya manusia? Begitulah manusia. Banyak orang, banyak ragamnya. Indah kita pada budaya, mulia kita kerana agama. Hari ada siang dan malamnya. Begitu juga hidup manusia yang mempunyai hadnya.
Tidak salah berbudaya, asalkan kita tidak leka dan alpa di pentas dunia.